Definisi manusia. Adam Smith dan Karl Marx mendefinisikan manusia sebagai agen ekonomi semata, di mana para kapitalis melihat manusia sebagai agen ekonomi yang tingkah lakunya berpaksikan mengaut keuntungan individu, sementara para komunis meniadakan institusi hak milik pribadi. Seterusnya, perasaan manusia juga mempunyai kualiti kreatif yang tidak ada pada binatang. Contohnya, manusia boleh mereka perasaannya sehingga dia boleh menyukai sesuatu yang asalnya dia benci ataupun membenci sesuatunya yang awalnya dia suka. Binatang tidak akan makanan-makanan yang bukan kebiasaannya, melainkan kebiasaan itu diubah dan manusia boleh mereka kemahuan binatang itu dan bukan terbit atau datang daripada fitrah binatang itu sendiri. Seterusnya, pikiran manusia mula direka menerusi titik dan nombor. Berbekalkan nombor 1 dan 1 titik, manusia boleh menulis dan mereka nomor-nomor lain seperti nomor transiden. Nomor transiden ialah nombor bukan algebra, dan nomor tak terhingga serta bentuk-bentuk geometri yang bertolak daripada berbagai jenis garisan yang asalnya dibentuk daripada dua titik yang kedua-duanya berpunca daripada satu titik. Dari nombor dan titik inilah segala jenis lukisan dan dapat dihasilkan. Idea-idea didokumenkan dalam buku-buku dan jurnal. Bangunan dapat dibina, teori dapat diketengahkan, serta sel dan tumbuh-tumbuhan dapat dikaji dan direka penerangannya yang sebaik mungkin. Akhir sekali, keupayaan mereka juga membezakan di antara roh manusia dengan roh binatang. Roh manusia mereka berbagai jenis hasil kerohanian yang bertolak daripada niatnya yang juga direkanya. Manifestasi daripada rekaan kerohaniannya itu adalah kepelbagaian agama yang tidak ada pada binatang. Seterusnya ialah asal-usul manusia. Terdapat dua teori berkaitan dengan asal-usul manusia. Teori yang pertama ialah teori monogenesis, di mana teori ini menjelaskan bahwa umat manusia yang mempunyai pegangan agama dan kepercayaan, mereka percaya bahwa manusia itu telah diciptakan oleh Tuhan. Hal ini dapat dilihat dan dikaji berdasarkan kitab-kitab setiap pengganut. Menurut kajian yang dibuat daripada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, ada menjelaskan bahwa manusia pertama adalah diciptakan dalam bentuk yang sempurna oleh Tuhan. Begitu juga di dalam Alkitab umat Kristen. Allah menyampaikan firman bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal tanah menurut gambarnya dan berfirman, memberikan manusia dan membenarkan manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Teori yang kedua ialah teori polygenesis. Teori ini telah dikemukakan oleh Charles Darwin yang merupakan seorang ahli biologi British. Dalam teori evolusi Charles Darwin, beranggapan bahwa manusia pertama adalah berasal dari monyet. Hal ini disebabkan terdapat penemuan-penemuan fosil dan kesan kehidupan purba serta sel. Dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya, yaitu Homo habilis, Homo erectus, dan Homo spin. Menurut kajian yang dilakukan oleh Darwin, menyatakan bahwa manusia dan semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu makhluk bersel satu. Makhluk bersel satu tersebut terus berevolusi menjadi monyet, dan dari monyet itu tersebut menjadi manusia dalam jangka masa yang lama. Definisi bangsa. Bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Seterusnya, bangsa juga ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang sama asal-usulnya seperti serupa sifatnya. Seterusnya, bangsa juga merujuk kepada nilai seperti bekerjasama, toleransi, hormat menghormati, setia kawan, dedikasi, persahabatan, perkongsian, kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sehat dan dinamik. Contohnya, Melayu, Cina, India, di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu,
dan telah membentuk identiti Malaysia. Konsep dan bangsa. Pembentukan masyarakat berintegrasi merupakan matlamat utama dalam mengeratkan hubungan antara etnik, budaya, dan agama di Malaysia untuk melahirkan bangsa Malaysia. Kefahaman terhadap identiti bangsa yang berbilang kaum dapat mewujudkan toleransi melalui interaksi sosial tanpa perasaan negatif. Seterusnya, integrasi sosial wujud apabila ahli-ahli sesuatu masyarakat dapat menerima ciri ahli lain tanpa mengambil kira identiti dan asal-usul mereka. Integrasi juga melibatkan asimilasi dan amalgamasi. Asimilasi ialah proses penyerapan identiti kumpulan dominan oleh kumpulan minoriti. Amalgamasi pula ialah proses mencampuradukan identiti kebudayaan pelbagai kaum. Selain itu, bangsa juga dikenali sebagai ras. Ras ini suatu perkataan yang berasal daripada bahasa Perancis, yaitu res. Ras juga membawa maksud lain dalam bahasa Latin, yaitu akar. Ras merupakan suatu kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi yang diwarisi dan dapat dibezakan dengan jelas melalui jenis masyarakat. Kumpulan-kumpulan ras ini diberikan berdasarkan kepada perbezaan fisikal seperti warna kulit, warna rambut, rupa bentuk, dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, pembahagian kumpulan-kumpulan ras ini adalah secara kasar sahaja. Hal ini kerana terdapat golongan yang sukar diklasifikasikan kemana-mana kumpulan ras. Ini disebabkan oleh sifat manusia yang sering bergerak, bersosial, berinteraksi, dan berlakunya perkawinan campur antara sesama manusia. Impaknya, golongan baru akan terhasil dan mempunyai keturunan campur. Berikut merupakan beberapa kategori masyarakat yang telah dibahagikan ke dalam beberapa kumpulan ras. Kategori pertama yaitu Kersekoid, kategori Mongoloid, kategori Negroid, dan juga kategori Australoid. Seorang pengkaji Jerman yaitu Johann Friedrich Blumenbach telah mengusulkan 5 bangsa asal manusia yang dikaji menurut kajian sains, yaitu Ethiopian, Caucasian, Mongolian, American, dan Malayan. Bangsa yang kelima itu yaitu Malayan, yaitu bangsa orang berperang atau bangsa berkulit coklat yang digelar sebagai Malay Polinesia. Perkataan Malay itu diambil oleh Johann daripada perkataan Mariana, Filipina, Maluku, Sunda dan Indochina yang digabungkan menjadi Malay, menjadi satu perkataan. Dan cadangan beliau ditolak sebab pengkaji sains yang lain berpendapat bangsa Melayu iaitu Malayan tidak sepatutnya diiktiraf sebab mereka berpendapat bahawa bangsa Melayu adalah satu etnik kecil sahaja. Sebab tu sampai sekarang bila kita mengkaji, kita hanya mengkaji 4 bangsa asal manusia sahaja, iaitu Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid. Klasifikasi baru ni diperkenalkan oleh Carleton S. Kuhn pada pertengahan abad ke-20, di mana beliau telah mengaplikasikan bahawa bangsa Caucasoid ni dia berkulit putih. Negroid, kita pun tahu kan Negroid ialah mewakili orang negro yang berkulit hitam. Dan manakala Copoid, Mongoloid dan Australoid mewakili orang peribumi, iaitu orang Australia yang tinggal di sekitar kepulauan Papua, sekali dengan bangsa Melayan yang telah dibuang tadilah, yang tidak disokong oleh beberapa pengkaji sains. Bangsa Caucasoid atau lebih dikenali lagi sebagai Caucasian yang merupakan bangsa yang berkulit cerah
sebagai contoh orang putih lah, orang Korea, orang China, tapi ada setengah daripada mereka yang berkulit sawo matang. Bangsa Kaukasus ni datang dari banjaran Kaukasus yang terletak di kawasan Laut Hitam dan Laut Kaspia dan telah dibahagikan kepada beberapa etnik kecil, iaitu etnik Aryan, Semitik, Hamitik, Nordik, Mediterranean, Dinaric, Alpin, Arabit, Baltik, Iranit, dan Armenoid. Bangsa yang kedua ialah bangsa Negroid. Bangsa Negroid ni mewakili orang Negro yang berkulit gelap, berambut kerinting dan mempunyai badan yang tegap. Bangsa Negroid ni sebelum berhijrah ke tempat lain, mereka terlebih dahulu tinggal di kawasan sekitar Afrika, dan Negroid ni juga mewakili etnik Aborigines, Papua, Negritos dan Melanesian. Seterusnya ialah bangsa Mongoloid. Bangsa Mongoloid ni dibahagikan kepada dua etnik, iaitu Neo-Mongoloid yang mewakili orang China, dan yang kedua ialah Paleo-Mongoloid yang mewakili orang Filipina. Dan bangsa yang terakhir ialah Australoid yang merupakan sebuah bangsa yang tinggal di sekitar Pulau Andaman dan Pulau Nicobar yang terletak di Lautan Hindi. Dan bangsa Australoid ni mewakili orang Australia, Melanesia, Papua dan Negritos. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk kami ialah teori Darwin sehingga kini masih dipertikaikan oleh segelintir masyarakat. Hal ini demikian kerana dalam kajian beliau mengatakan manusia itu wujud daripada seekor monyet yang perlahan-lahan berubah menjadi seorang susuk manusia. Hal ini amat berbeza kerana manusia adalah sebaik-baik ciptaan yang dikurniakan akal fikiran, manakala monyet iaitu haiwan tidak mempunyai akal fikiran. Kepelbagaian bangsa pada masa kini dan dahulu telah membawa kita ke arah pembangunan negara yang sejagat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.